Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Sazwani binti Zulkifli bernombor matrik D2018108240, pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Abu Hassan bin Abdul akan membentangkan kertas proposal bagi projek tahun akhir. Bidang kajian saya ialah pendidikan bahasa Melayu dan tajuk kajian saya ialah persepsi guru terhadap penggunaan peta pemikiran writing sebagai satu bahan sumber kebat dalam PDP Bahasa Melayu. Baiklah, saya akan mulakan dengan sorotan kajian. Kajian mengenai penggunaan peta pemikiran writing telah dilakukan oleh penyelidik sebelum ini, antaranya kajian oleh Lina Adilina dan Sharifah Nur Putih pada tahun 2017 mengenai pelaksanaan peta pemikiran writing dalam kalangan guru. Justru, hasil kajian terdapat sebilangan guru yang tidak mahu menerima transformasi dan masih menggunakan kaedah lama untuk mengajar. Selain itu, kajian yang dilakukan oleh Nur Husna Yaakob juga mengenai kesan aplikasi penggunaan peta pemikiran writing di dalam bilik darjah tinjauan di Sekolah Kebahasaan Ledang. Hasil kajian mendapati kebanyakan murid lebih gemar menggunakan peta pemikiran writing di dalam sesi pembelajaran mereka. Seterusnya ialah masalah kajian. Kajian ini dilakukan kerana kebanyakan guru lebih selesa menggunakan kaedah pengajaran yang sedia ada dan sukar untuk menerima perubahan dan mempelajari penyampaian pengetahuan dalam bentuk baharu iaitu penggunaan peta pemikiran writing. Masalah kajian ini akan dirungkai dalam objektif pertama. Selain itu, masalah kajian ini adalah sikap guru yang kurang berminat dengan kaedah pengajaran menggunakan peta pemikiran writing. Walhal, terdapat pelbagai inovasi yang boleh digunakan oleh guru bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif dalam kajian ini, iaitu objektif yang pertama ialah mengenal pasti sikap guru terhadap penggunaan peta pemikiran writing dalam pengajaran bahasa Melayu. Objektif kedua ialah membincangkan tahap kesediaan guru menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT melalui penggunaan peta pemikiran writing di dalam PDP Bahasa Melayu. Dan objektif ketiga ialah menilai penggunaan peta pemikiran writing dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT dalam kalangan murid. Seterusnya ialah kaedah kajian. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kuantitatif yang menggunakan instrumen berbentuk soal selidik sebagai alat kajian untuk memperoleh data dalam bentuk ukuran kuantitatif. Dan yang terakhir ialah sampel kajian. Sampel kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah sampel rawat mudah seramai 7 orang guru bahasa Melayu dan 23 orang pelajar dari 3 buah sekolah di daerah Pendang dipilih sebagai responden. Itu sahaja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat delegasi penilai yang bijaksana dan rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Saya Nur Amira Farha binti Abdul Halim memegang nombor matrik D201810824474 yang menjalankan kajian dalam bidang pendidikan di bawah seliaan Profesor Dr. Abdul Rasid bin Jami'an. Kerap kali kita melihat isu di sekolah, khususnya mata pelajaran bahasa Melayu, guru akan disajikan dengan keluhan anak didiknya yang mengatakan bahawa menulis karangan adalah perkara yang sukar bagi mereka, tidak kira penutur natif maupun bukan natif. Murid juga menghadapi kesukaran dalam penjanaan idea dan membina ayat untuk menghasilkan sebuah karangan yang baik dan gramatis. Kesulitan yang dihadapi oleh murid adalah kerana kurangnya pengetahuan sedia ada dalam topik yang dibincangkan serta tahap penguasaan kemahiran menulis karangan pelajar berada pada paras yang membimbangkan. Melihat kepada permasalahan yang berlaku, saya menjalankan sebuah kajian mengenai kesan kaedah pembelajaran Flip Classroom terhadap kemahiran menulis karangan murid tingkatan 4.
Kajian yang saya jalankan ini adalah untuk mengenal pasti tahap keberkesanan penggunaan kaedah pengajaran Flipped Classroom terhadap kemahiran menulis karangan murid tingkatan 4. Secara khususnya, kajian ini adalah untuk menganalisis perbezaan pencapaian di antara ujian pra dan ujian pasca dalam penggunaan kaedah Flipped Classroom terhadap kemahiran menulis karangan murid tingkatan 4. Serta kajian ini juga akan menganalisis perbezaan pencapaian antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen dalam penggunaan kaedah pengajaran Flipped Classroom terhadap kemahiran menulis karangan murid tingkatan 4. Untuk menyokong kajian ini, saya telah meneliti beberapa penyelidik berkaitan kajian yang hampir sama dengan kajian saya. Antara sorotan kajian yang saya dapati ialah penyelidik yang bernama Ngai Sweat dan Kamisah pada tahun 2019 menjalankan kajian bagi menguji keberkesanan model Flipped Classroom untuk menggalakkan pelajar menguasai KBAT, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi, meningkatkan tahap pencapaian pelajar dan mengaplikasikan teknik baru bagi mengubah sikap pembelajaran dalam kursus biologi di peringkat universiti. Aktiviti Flipped Classroom membuktikan bahawa kemahiran berfikir pelajar meningkat, iaitu pelajar mampu berfikir secara kritis sekaligus menggalakkan pelajar untuk berinteraksi bersama rakan-rakan agar proses pemikiran berlaku secara berterusan di dalam kuliah. Selain itu, dalam konteks pengajaran bahasa Melayu pula, Muhammad Fazil dan Zamri telah menjalankan kajian pada tahun 2020 terhadap murid tahun 6 bagi melihat keberkesanan kaedah Flipped Classroom dalam meningkatkan kemahiran mengolah isi karangan dengan menggunakan konsep learn before learn. Oleh itu, kajian lepas sebegini juga berjaya membuktikan bahawa prinsip kaedah Flipped Classroom yang berpusatkan murid telah menunjukkan bahawa berlakunya peningkatan kemahiran dalam penulisan karangan pelajar, yang mana kaedah ini telah meningkatkan penlibatan pelajar lebih aktif dan tahap pemahaman pelajar lebih baik semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Bagi memastikan objektif kajian ini tercapai, saya menjalankan kajian berbentuk eksperimental dengan menggunakan reka bentuk eksperimental kuazi secara kuantitatif. Kajian ini menggunakan teknik pensampelan mudah yang melibatkan 2 kelas murid tingkatan 4 di SMK Kota Kemuning, yang mana seramai 40 orang pelajar, 20 orang bagi kumpulan kawalan dan 20 orang bagi kumpulan eksperimen. Kerana menurut pandangan Chua Yan Piao pada 2006, teknik padanan kurang berkesan untuk digunakan bagi reka bentuk kajian kuasi eksperimen. Antara alat kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah rancangan pengajaran harian RPH yang akan digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung bagi kedua-dua kumpulan, ujian pra dan ujian pasca, yang mana kedua-dua soalan adalah berbeza, namun arah soalan yang dibina adalah mengikut taksonomi Bloom adalah sama. Bagi menjawab soalan kajian 2 dan 3, saya menggunakan statistik inferensi, iaitu ujian T berdasarkan skor min yang didapati untuk melihat perbezaan pencapaian kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan dalam ujian pra dan ujian pasca mengikut kaedah yang digunakan dalam kemahiran menulis karangan. Untuk itu, sekian sahaja penerangan ringkas mengenai proposal kajian yang saya jalankan bagi projek tahun akhir saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Berikut merupakan tajuk kajian bagi proposal projek tahun akhir, iaitu analisis tahap penguasaan peribahasa dalam kalangan murid tingkatan 1 di sebuah sekolah menengah. Baiklah, kajian ini menjurus kepada bidang pendidikan. Nama pengkaji iaitu saya sendiri, Nur Syamsinar binti Ahad, bernombor matrik D20181082516. Kajian ini di bawah seliaan Encik Razali bin Ayub. Sorotan literatur bagi kajian ini Marian Tang Hui Hong et al. Pada tahun 2021 dalam jurnal linguistik telah mengkaji tentang analisis kefahaman bahasa, makna peribahasa dalam kalangan murid berdasarkan teori relevance.
Seterusnya, Hasmidar Hassan et al. Pada tahun 2016 dengan tajuk kajiannya Penginterpretasian Peribahasa dan hubungannya dengan kemahiran berfikir, analisis berdasarkan teori relevance. Yang ketiga, Ahmad Mahmud Musanif et al. Pada tahun 2011 telah mengkaji tentang pengetahuan makna peribahasa dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Masalah kajian dalam konteks penulisan karangan bahasa Melayu, murid di sekolah menengah mengalami masalah penggunaan peribahasa yang betul dan tepat. Kelemahan paling ketara dalam sesebuah penulisan karangan bahasa Melayu ialah murid tersebut tidak dapat menguasai peribahasa, kemudian memasukkan peribahasa yang tidak bersesuaian dengan kehendak soalan ataupun tema penulisan sesebuah karangan. Murid lebih cenderung mencipta peribahasa mereka sendiri akibat daripada tidak memahami makna peribahasa yang sebenar. Hal ini dikatakan demikian kerana generasi muda pada waktu kini kurang memahami maksud yang tersirat dan juga tersurat terkandung dalam peribahasa Melayu. Maksud implisit yang didukung oleh peribahasa tidak dapat difahami oleh para pelajar ataupun murid di sekolah menengah. Seterusnya, kita lihat kepada objektif kajian yang terbahagi kepada dua, iaitu mengenal pasti kesalahan penggunaan peribahasa dalam karangan bahasa Melayu murid tingkatan 1. Seterusnya, menghuraikan faktor-faktor permasalahan penggunaan peribahasa dalam karangan bahasa Melayu murid tingkatan 1. Baik, kaedah kajian bagi objektif 1, pengkaji memilih untuk menggunakan kaedah kualitatif berbentuk analisis dokumen, iaitu merujuk karangan bahasa Melayu murid tingkatan 1. Manakala bagi objektif kedua pula, pengkaji memilih kaedah kuantitatif dengan instrumen soal selidik yang diagihkan kepada murid-murid tingkatan 1. Populasi kajian ini adalah seramai 200 orang murid tingkatan 1 di sekolah menengah dan saiz sampel bagi kajian ini ialah seramai 35 orang murid mengikut jadual penentuan saiz sampel merujuk Krejci dan Morgan pada tahun 1970. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Amir Syahidan bin Jamil bernombor metrik D20181082553. Saya akan membentangkan kertas cadangan projek tahun akhir yang bertajuk Strategi PDPR yang sesuai untuk meningkatkan fokus murid dalam pembelajaran bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan. Bidang kajian projek tahun akhir ini ialah bidang pendidikan bahasa Melayu. Dan penyelia bagi projek tahun akhir ini ialah Dr. Sabariah binti Sulaiman. Saya akan memulakan pembentangan kertas cadangan ini dengan sedikit serotan kajian. Menurut Zulkarnain Hassan 2020, di dalam kajiannya tentang keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian e-pembelajaran terhadap pembelajaran pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat, menyatakan bahawa walaupun zaman sekarang merupakan zaman teknologi, namun terdapat beberapa kekangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Antaranya, capaian kepada kemudahan internet, tiada kemudahan komputer atau telefon bimbit, suasana pembelajaran yang tidak kondusif, keberkesanan pembelajaran dan penyalahgunaan internet. Walau bagaimanapun,
Ianya juga bergantung kepada bagaimana guru merancang untuk menjadikan sesi pembelajaran menjadi lebih menarik. Sementara itu, menurut Ain Nur Atika Agus tahun 2020 di dalam kajiannya tentang tahap pengetahuan dan kesediaan guru bahasa Melayu dalam melaksanakan pendekatan terbeza dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan juga menyatakan bahawa seorang guru yang berkesan perlu melaksanakan pedagogi terbeza berdasarkan kepelbagaian bakat semula jadi murid agar dapat menghasilkan PDP yang lebih menarik. Selain itu, pedagogi yang dibezakan juga difikirkan dapat memudahkan integrasi anak-anak di sekolah terutama kepada anak-anak pelarian dan pendatang yang baru tiba. Memandangkan guru yang menggunakan pedagogi yang dibezakan seharusnya menyesuaikan amalan mereka dengan latar belakang dan ciri-ciri peribadi murid. Seterusnya, penyataan masalah. Pengkaji mendapati bahawa ada segelintir ibu bapa dan murid menghadapi kesulitan sepanjang pelaksanaan PDPR. Rungutan dan keluh kesah ini pengkaji dapati daripada ibu bapa yang melakukan pembelajaran di rumah bersama anak-anak mereka berikutan penutupan sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, pelaksanaan PDPR tidak sama dengan pelaksanaan PDPC. Murid tidak mendapat bimbingan terus dan sepenuhnya daripada guru seperti yang didapati daripada PDPC. Tambahan pula dengan lambatkan kerja sekolah dan penyampaian pembelajaran yang kurang jelas akan menambahkan stres bagi kedua pihak iaitu ibu bapa dan murid. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa fokus murid di dalam PDPR juga berbeza dengan PDPC. Hal ini terjadi kerana murid sukar melakukan pembelajaran di rumah sepenuhnya. Seperti yang kita sedia maklum, bagi murid sekolah, rumah bukanlah tempat belajar yang utama seperti di sekolah. Tambahan pula, dengan melakukan pembelajaran di rumah, murid seperti perlu memikul banyak tanggungjawab dalam masa yang sama. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian bagi projek tahun akhir ini terpecah kepada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti strategi PDPR yang dilakukan oleh guru bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan. Yang kedua, menghuraikan strategi PDPR yang bahasa Melayu yang sesuai untuk meningkatkan fokus murid berdasarkan pandangan guru bahasa Melayu. Dan yang terakhir, menyenaraikan 3 strategi PDPR yang terbaik untuk meningkatkan fokus murid mengikut pandangan guru bahasa Melayu. Seterusnya, kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah campuran, iaitu percampuran antara kaedah kajian kuantitatif dan juga kualitatif. Bagi kaedah kajian kuantitatif, instrumen soal sedik akan digunakan dan bagi kaedah kajian kualitatif, instrumen temu bual juga akan digunakan. Selain itu, sampel kajian yang digunakan di dalam kajian ini terdiri daripada 7 orang guru bahasa Melayu SMK Munshi Abdullah Melaka. Sekian, terima kasih.